Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walabiri sekalian. Apa cerita ni kerajaan? Nak bentang pindaan Akta RUU 355 pun nak kena persetujuan daripada orang-orang bukan Islam ke? Korang dah lawan titah raja ke apa cerita sekarang ni? Kita intro dulu. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Di saat kita semua tengah sakan bercerita berkenaan dengan pembentangan bajet 2025 oleh Perdana Menteri Jumaat lepas, kita sebenarnya terlepas pandang satu perkara yang saya kira adalah sangat-sangat penting juga, iaitu berkenaan dengan pindaan Akta RUU 355, iaitu Akta Mahkamah Syariah. Di mana, untuk pengetahuan anda, memang RUU 355 tidak akan dibentangkan pada sesi kali ini. Cumanya tuan-tuan dan sekalian, terdapat satu soalan lisan daripada Ustaz Ahmad Yahya, iaitu Ahli Parlimen Pokok Sena dari PAS, yang antara lain telah bertanyakan berkenaan dengan apakah progres untuk RUU 355 ini. Tengok-tengok selepas itu, ada satu soalan tambahan yang telah ditanyakan oleh Ahli Parlimen Pulai dari Parti Amanah, iaitu Suhaizan Kayat, berhubung dengan advokasi kepada non-Muslim pasal RUU 355 ini. Secara asasnya, soalan daripada Ahli Parlimen Parti Amanah itu, dia nak tanya, sejauh manakah orang-orang kita ni, orang Islam ni kan, Menteri Agama ke apa-apa ke, telah membuat penerangan, advokasi, telah meminta nasihat, advocate kepada orang-orang bukan Islam berhubung dengan pindaan Akta RUU 355 ini. Benda ni memang pelik lah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab apa? Sebab ini RUU 355, Akta Mahkamah Syariah. Tak ada kena-mengena dengan orang bukan Islam. Tengok-tengok Suhaizan pergi tanya, ada advocate tak dengan orang bukan Islam sebagainya? Apa kepentingannya? Tetapi benda itu tidak mengejutkan lah. Sebab kalau anda masih ingat tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tak berapa lama dahulu, Ngeko Ham, iaitu Ahli Parlimen Beruas, pun pernah meminta agar orang-orang bukan Islam dilibatkan dalam tadbir urus berhubung dengan akta-akta berkaitan dengan syariah dekat negeri-negeri. So basically-nya, Suhaizan Kayat ni, dia just tambah lidah DAP je lah, sambung lidah DAP sebenarnya kan. DAP minta libatkan orang bukan Islam, tengok-tengok Parti Amanah pun minta libatkan orang bukan Islam juga dalam urusan Mahkamah Syariah. Agaknya mereka ini terlupa, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, betapa Sultan Selangor yang pernah menjadi pengurusi MKI pernah bertitah agar orang-orang bukan Islam jangan sesekali masuk campur urusan orang Islam dekat negara ini. Adakah kita nak kata Suhaizan Kayat ini telah menderhaka titah raja? Tetapi itulah sebab ditanya dalam parlimen kan. Jadi kita tak bolehlah nak saman ke apa-apa ke balapan polis ke sebab benda tu dalam parlimen. So tak boleh kata apalah. Tak apa, belakang cerita yang tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Balik kepada soalan tambahan dari Suhaizan tadi. Soalan tambahan Suhaizan itu telah dijawab oleh Timbalan Menteri Agama, iaitu Dr. Zulkifli Hasan, yang antara lain telah menyatakan bahawa sesi konsultasi bersama-sama dengan agama lain seperti Christian Federation of Malaysia, National Evangelical Christian Fellowship Malaysia, Persatuan Agama Tourism Malaysia, Sri Maha Mariamman Temple dan juga Malaysian Hindu Sanggam telah pun dilaksanakan. Tengok-tengok tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada 18 hari bulan Oktober 2024, Christian Federation of Malaysia telah mengeluarkan kenyataan rasmi menyatakan tidak pernah berlaku sebarang sesi konsultasi berhubung dengan RUU 355 oleh pihak kerajaan dengan pihak mereka. Tak pernah ada apa-apa consultation. Tetapi dekat parlimen, Timbalan Menteri Agama kata telah dilaksanakan. Tapi yang Kristian ini kata tak pernah dilaksanakan. Jadi macam mana tu? Tengok-tengok tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada hari yang sama, Timbalan Menteri Agama tersebut telah mengeluarkan kenyataan baru. Dia kata konsultasi itu akan dilaksanakan. Akan dibuat satu sesi konsultasi bersama-sama dengan orang-orang bukan Islam ini berhubung dengan RUU 355. Di sini dah ada satu kepelikan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Adakah Timbalan Menteri Agama telah berbohong dalam Dewan bila dia kata sesi konsultasi itu telah diadakan? Benda ni bukan tipu tau. Sebab ada Hansard. Hansard itulah catatan minit daripada setiap ucapan yang dikeluarkan oleh ahli parlimen. So Hansard itu yang jelas tertulis bahawa Timbalan Menteri Agama kata sesi sesi konsultasi dan sebagainya ini telah diadakan. Tengok-tengok CFM kata tak pernah ada pun. Tengok-tengok Timbalan Menteri Agama kata dia akan dilaksanakan. So adakah Timbalan Menteri Agama Dr. Zulkifli ini telah berbohong?
ataupun beliau ini sebenarnya tak tahu pun benda tu dah dilaksanakan atau tidak sebab beliau tidak mendapat maklumat yang telus daripada pegawai-pegawai beliau ataupun daripada Menteri Agama itu sendiri. Dia pun jawab fikir-fikir, oh ada kot, oh telah diadakan. Tengok-tengok tak pernah diadakan. Ya Allah Tuhan Karim, apa cerita korang masalahnya kan? Benda ini, RUU 355 ialah akta untuk orang Islam sahaja. Tak libatkan orang bukan Islam pun. Dia samalah macam RUU Mufti. Tak libatkan orang bukan Islam pun. Jadi kita tak payah duk sibuk nak advocate orang bukan Islam lah, nak consult mereka dan sebagainya. Tak payah pun sebenarnya. Bila kelang kabut nak ambil hati orang bukan Islam pasal benda yang tidak kena-mengena dengan mereka, itulah kau. Kelang kabut bagi jawapan dekat Dewan. Kejap kata telah dilaksanakan. Kejap kata akan dilaksanakan. Mana satu yang betul sekarang ni masalahnya? Sepatutnya sebagai Timbalan Menteri, dia kena jawab macam ni tau. Peringkat penggubalan ini, kita tidak perlukan sebarang sesi konsultasi ke advokasi ke apa-apa ke bersama-sama dengan non-Muslim. Sebab apa? Sebab undang-undang ini, Akta RUU 355 ini adalah undang-undang syariah. Tidak perlukan sebarang konsultasi advokasi dengan orang bukan Islam. Sebab benda ini tak ada kena-mengena dengan mereka. Tidak melibatkan mereka langsung. Kalau benda tak melibatkan mereka, kenapa kita sibuk-sibuk nak consult mereka, nak advocate mereka sebagainya? Sebagai contoh mudahlah. Benda dalam rumah tangga kita. Kita dengan isteri kita berbincang. Nak pergi holiday mana sebagainya. Tengok-tengok kita pergi consult pula dengan jiran sebelah. Tak ada kena-mengena bang. Langsung tak ada kena-mengena. Ini hal dalaman kita, orang Islam. So, kenapa kau dah mesti advocate dengan orang bukan Islam sebagainya? Cukup kau bagi penerangan kepada mereka, akta ini tak ada kena-mengena dengan kau. Kalaulah orang Islam dengan orang bukan Islam ditangkap minum arak, orang Islam saja kena denda. Engkau tak. Engkau bukan Islam, tak ada kena-mengena. Melainkan kalau ada undang-undang sivil berkaitan dengannya. Itu dan ceritalah. Tetapi, kita kena sembang dengan mereka, cakap dengan mereka, RUU 355 ini, dari dulu sampai sekarang dan mungkin sampai bila-bila pun tak akan ada kena-mengena dengan mereka. Tetapi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Benda ini memang sangat-sangat kelakar lah. Nampak sangat kerajaan kita ini dalam pada dia kata Islam tidak terancam sebagainya. Tapi macam mana kau nak kata Islam tak terancam bila benda berkaitan dengan agama Islam pun engkau nak consult dengan orang-orang yang bukan Islam dan sebagainya. Kelakar lah bang. Memang sangat-sangat kelakar. Dan ini mau cerita RUU 355 tau. Jangan besok soal nikah kahwin, soal faraid, soal hukum hakam yang lain sebagainya yang memang terkedepankan kepada orang Islam pun kau nak consult dengan orang-orang bukan Islam juga. Ini memang kelakar lah. Jangan sampai macam tu tau. Tetapi, yelah, dalam kerajaan ini pun basically-nya kita tak boleh kata apalah sebab kerajaan ni kan kerajaan mereka. Mereka boleh buat apa sahaja. Walaupun benda tu tak ada kena-mengena orang bukan Islam pun kalau nak consult, dia consult lah. Sebab ni kerajaan dia orang kan. Dia orang pun sesuka hati dia orang. Betul tak Seni Hamzan? Kebetulan pula Seni Hamzan ni orang Parti Amanah. Satu kapal lah tu. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulah. Sampai Abang Jamil mampus.